Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nuraini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. So petang ni saya nak kongsikan mengenai setting ya. So jadi harap anda telah bersedia ya. Untuk mempelajari bagaimana hendak setting ya dan untuk anda mendapatkan profit setiap hari melalui trading mata wang digital di Royal Q. Alright, seterusnya saya akan terus saja perkongsian yang pertama ini ya mengenai basic ya, basic mengenai mata wang digital ya. Sebentar. Alright, basic mengenai mata wang digital. Alright. So kita terus saja pergi kepada apa ni? Saya cuba letakkan kat sini. Alright. Kita terus saja kepada bursa saham mata wang digital iaitu Coin Market Cap ya, Coin Market Cap dan juga World Coin Index ya. So jadi di Coin Market Cap ni ya dah ada lebih kurang 13,039 mata wang digital yang telah didaftarkan di dalam Coin Market Cap. Yang pertama sudah tentu adalah Bitcoin ya dan seterusnya Ethereum dan yang lain-lain ya. So jadi kita boleh tengoklah di sini ya di bursa saham mata wang digital iaitu di Coin Market Cap ya. So ini adalah pengetahuan untuk anda ya dan kemudian kita pergi pula untuk mengetahui bagaimana dan berapa banyak exchange wallet ya yang telah ada di dunia ini untuk simpanan mata wang digital anda dan exchange wallet ini adalah seperti bank account anda selain daripada mereka trading maksudnya mereka melakukan trading ya. Spot trading dan juga features dan lain-lain ya di dalam exchange wallet ini ya. Yang pertama adalah Binance ya. So kalau kita lihat di sini ya dalam susunan exchange wallet ini Binance adalah yang pertama dan kita akan menyebut hanya Binance dan juga Huobi ya kerana ini adalah berkait rapat dengan perbincangan atau agenda kita petang ini untuk kita buat setting di Royal Q ya. So jadi ada banyak ya exchange wallet ni. So jadi ada Coinbase, ada FTX, ada KuCoin ya, ada Gate.io, Kraken dan Huobi dan seterusnya. Anda boleh cek lah ya, lebih kurang 400 ya, 422 exchange wallet mata wang digital untuk anda menyimpan mata wang digital anda ya. So jadi kita terus saja pergi ke Coin Market Cap. Di sini saya ingin kongsikan mengenai Crypto Exchange Volume Ranking ya. So jadi kalau kita lihat di sini sekejap saya cuba refresh balik ya. Alright, so di Binance sekarang ni ya, kita tengok di exchange wallet ni kita lihat Binance yang pertama ya dan tadi Huobi adalah yang tempat ketiga ya. Pagi tadi dan sekarang telah naik ke tempat ke-5. Okey, yang ini anda tak perlu risau kerana apabila mereka melakukan spot trading tadi ya ataupun features dan sebagainya, so jadi dia akan turun dan naik. Itu yang saya katakan tadi adalah Binance adalah selalu yang teratas dah ya. So jadi kita dapat lihat di sini OKEX dah nombor 2 ya. Coinbase dah nombor 3 dan Huobi yang keempat. So kita terus pergi kepada Binance ya. Alright, di Binance adalah ranking yang pertama exchange wallet di dunia untuk mata wang digital ya. Dan anda boleh lihat di sini ya, volume di dalam 24 jam ya anda telah melihat ya, anda lihat di sini total ya yang kita nyatakan di sini 50.6 bilion ya dalam tempoh masa 24 jam dalam tempoh masa
hari ya adalah 471.97 bilion ya, dan yang ketiganya adalah 30 dalam tempoh 30 hari ya. Dalam tempoh 30 hari ini dia telah mencecah ke 2.40 trilion USD yang telah didagangkan mata wang digital di dalam Binance ya. So inilah ya, kalau kita lihat hari ini Shiba Inu memang tak tahu ke mana ya bull dia nak pergi ya. Memang laju hari ini ya. Dan kemudian yang kedua adalah Bitcoin ya, dan seterusnya Ethereum, Sol ya, BNB, BUSD ni adalah stable coin untuk Binance ya, dan seterusnya lah anda boleh lihatlah berapa banyak dagangan yang telah dilakukan oleh maksudnya di dalam Binance ya. Alright, so kita pergi pula kepada Huobi. Alright, sorry. Kita pergi pula kepada Huobi ya. So di Huobi ini seperti yang saya kata tadi, dia adalah berkait rapat dengan Royal Q yang kita akan bincangkan selepas ini ya. So jadi pagi ini maksudnya petang ini ya, Huobi telah melangkah ke ranking yang keempat ya. So jadi dalam tempoh 24 jam 7.18 bilion ya, dan dalam tempoh 7 hari 69.26 bilion, dan dalam tempoh 30 hari adalah 383.81 bilion. Itu yang di Huobi sahaja ya. So jadi seandainya lah ya ada di antara prospek anda ya yang kurang yakin dan sebagainya, anda kongsikan aja bursa saham mata wang digital ya. Anda kongsikan saja bursa saham mata wang digital ini. So jadi anda tidak perlu risau ya. So jadi anda tidak perlu risau ya. So anda tunjukkan dan anda kongsikan kepada mereka so supaya mungkin selepas anda tunjukkan minda mereka terbuka mengenai mata wang digital ya. Dan seterusnya saya kongsi hari ini adalah artikel ya daripada CoinDesk. So sesiapa yang ingin mengetahui latest info mengenai mata wang digital, kejap saya minum ya. Alright, so jadi anda bolehlah pergi ke CoinDesk dan mendapatkan info-info terkini ya untuk mengenai mata wang digital. Alright, so anda semua telah tahu bahawa mata wang digital Bitcoin telah didagangkan di NYSE ya, ni New York Stock Exchange ya. So jadi sekejap saya cuba. Okey, tak boleh ya. So jadi di sini ya, New York Stock Exchange ini ya, dan hari pertama sahaja mereka telah the fund also show about 1 billion of trading volume ya on the first day. So artikel ni pada 20 Oktober ya. So hari ini dah 24 Oktober. So jadi ini adalah sebenarnya menunjukkan ia adalah satu peluang, satu opportunity untuk kita grab ya, sebelum harga Bitcoin atau mana-mana mata wang digital ya melonjak naik tinggi ya, dan inilah peluang untuk kita mula mengumpul atau menabung ya, ataupun menjalankan trading anda ya melalui Royal Q. So saya akan teruskan lagi just a moment. Okey, saya berhenti. Alright, saya berhenti sekejap dan saya akan kongsikan lagi sekira anda mempunyai ya, sekira anda mempunyai mereka-mereka yang agak negatif ataupun downgrade anda ya mengenai mata wang digital dan juga Royal Q. So ini another contoh lah ya. Contoh lagi satu yang ingin saya kongsikan dengan anda adalah yang ini ya. Alright, so di sini. Alright, so jadi saya harap anda semua dapat melihat ya slide ini ya. So
Di sini adalah evolusi mata wang digital ya, maksudnya mata wang. Evolusi mata wang di dunia bagaimana ia bermula ya. Pada mulanya kita membuat pertukaran ya. Kemudiannya gold, emas dan juga perak ya. Kemudian mata wang shilling ya, mata wang shilling, kemudian mata wang kertas ya, dan seterusnya kepada kad ya, iaitu seperti debit card, credit card ya. Dan kemudian ke elektronik, duit elektronik, dan sekarang ini adalah di dalam mata wang digital ya. So jadi kita dapat lihat di sini di dalam mata wang digital. So inilah evolusi mata wang di dunia sekarang ini ya. So jadi alright, ramai orang dia memang skeptikal. Kita tak perlu gusar kalau mereka skeptikal ya. So kita hanya menunjukkan mereka informasi supaya mereka memahami dan terbuka minda mereka ya. So jadi contohnya Bitcoin adalah kelas aset baru. Kenapa ia dipanggilkan kelas aset baru? Kerana dia tidak mempunyai physical asset ya. So jadi contohnya kalau dulu kita memang tahu ya apa itu aset ya, maknanya physical asset seperti gold dan silver, emas dan juga perak ya, real estate ya, hartanah dan juga produk ya. So jadi mata wang digital adalah bukan sahaja Bitcoin, tetapi apa sahaja mata wang digital itu adalah mata wang digital kelas aset baru ya. So jadi kenapa kita panggil dia sebagai kelas aset baru? Saya bagikan 3 contoh. Ya, 3 contoh. Satu adalah Uber. Alright, Uber ni adalah pengangkutan awam teksi yang yang terbesar di dunia ya, tanpa memiliki physical asset ya, tanpa memiliki physical asset. Dan di sini adalah salah satu contoh yang paling baik yang boleh anda kongsikan dengan prospek-prospek anda bahawa Uber yang tidak mempunyai physical asset juga adalah syarikat yang terbesar di dunia untuk pengangkutan awam adalah teksi. So jadi adakah mereka penipuan dan sebagainya? Tidak. Sedangkan mereka langsung tak ada aset, physical asset ya. Ini satu contoh ya. Contoh yang kedua adalah Airbnb ya. So Airbnb ini adalah yang maksudnya Airbnb ni adalah yang kita tahu sekarang ini ya, bahawa dia memberikan bilik sewaan bilik kepada pelancong, kepada businessman, kepada traveller dan sebagainya. So jadi mereka juga tidak mempunyai physical asset ya, tetapi mereka yang terbesar ya, memiliki bilik untuk disewakan ya, lebih 1 juta bilik ya, kepada pelancong, kepada kepada traveller, kepada businessman yang merantau atau pergi ke luar negara ya, di dalam negara dan sebagainya. So jadi ini adalah contoh paling baik ya, bahawa tidak semestinya sesuatu benda itu tidak memiliki aset fizikal, mereka adalah penipuan ataupun scammer dan sebagainya lah ya, yang telah ditujukan dan seterusnya. So jadi tidak semestinya ya. So ini adalah contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, saya rasa ramai di antara kita tahu ya, bahawa Facebook adalah yang terkenal ya, social media yang terkenal di dunia ya, dan di sini kita tahu bahawa Facebook juga tidak memiliki physical asset ya. Contohnya dalam konten ya, maksudnya konten-konten yang ada di dalam Facebook itu semuanya adalah datang daripada saya, daripada anda semua dan daripada mereka-mereka di dalam dunia ini ya. So jadi Facebook juga tidak memiliki physical asset, tetapi ia tetap menjadi social media yang terkenal di dunia. So ini adalah 3 contoh ya, untuk kita berikan pandangan atau membukakan pandangan, membuka minda kepada mereka-mereka yang agak sinis ataupun yang yang negatif terhadap anda apabila anda approach ya,
kepada mereka mengenai mata wang digital. Jadi kita panggillah mata wang digital ini ataupun Bitcoin ini sebagai kelas aset baru, ya, terutamanya Bitcoin lah, ya, sebagai kelas aset baru yang tidak mempunyai physical asset. Alright, so sekarang ni kita terus saja, ya. Sebentar, ya. Alright, petang ni saya akan teruskan saja kepada setting, ya. Alright, so setting ni saya akan kongsikan dengan anda sebentar, ya. Alright, so sekejap, ya. Alright. Alright, so saya harap anda dapat melihatnya, ya. Sebentar, ya. Saya cuba sekali lagi. Okey. Sekejap, ya. Sebentar, ya, sebab saya selalu ada masalah benda ni. Kejap, ya. Saya kongsikan dengan anda sebentar, ya. Okey, sekejap, ya. Sebentar, ya. So sekejap, dia tengah upload, ya. Alright. So jadi petangnya kita akan berkongsi mengenai setting strategi di Royal Q, ya, di Royal Q. So jadi anda bolehlah membantu atau membimbing rakan-rakan anda, ya, yang mana tidak pandai untuk melakukan setting. So anda boleh berkongsilah dengan mereka setting-setting yang saya akan kongsikan ini, ya. Dan salah satunya apa yang ingin saya katakan, ya, perkongsian saya minggu sudah adalah lebih kepada mereka yang tidak mempunyai modal yang besar. Ya, so jadi bila mereka tidak mempunyai modal yang besar, so kita bantu mereka, ya, untuk maksudnya untuk buatkan setting itu untuk mengurangkan, ya, untuk mengurangkan apa ni, untuk mengurangkan ni, sebentar saya buatkan ni kejap, ya. Alright, alhamdulillah. Okey, kejap, ya. Alright, so now kita kongsikan. Okey dah. Alright, so jadi kalau di minggu sudah tu perkongsian saya kepada yang apa ni, untuk apa ni, untuk setting yang minggu sudah, ya, yang saya kongsikan dengan anda semua itu lebih kepada apa ni, lebih kepada mereka-mereka yang mempunyai kurang keuangan lah, ya. So jadi kita sebentar, ya, saya cuba tarik benda ni. Okey. Alright, so okey, alhamdulillah. Alright. So ini adalah maksudnya minggu sudah tu setting yang saya kongsikan tu adalah setting yang apa ni, yang bagi mereka mempunyai kurang modal, ya, kurang modal. So jadi untuk kita memperlambatkan proses top up dan terus top up dan terus top up, ya. So jadi itulah yang saya lakukan, ya, kepada mereka-mereka yang mempunyai modal below than 100, ya. So jadi hari ini kita akan berkongsikan kepada lebih kepada mereka-mereka yang mempunyai modal yang lebih besar. Maksudnya modal yang lebih besar dan untuk kita mempercepatkan robot membuatkan replenish ataupun top up, ya. So jadi apabila top up yang lebih laju terutama di dalam keadaan bullish, ya, ia boleh memperbanyakkan lagi keuntungan kepada anda semua, ya. So jadi
Ini adalah contoh ya, kalau anda lihat sini sekarang saya dah ada 97 buy and sell ya. So jadi nanti kita sebentar ya. Okey, so sekarang saya tunjukkan salah satu contoh ya. Alright, contoh ni sebenarnya anda tak perlu risau, anda boleh pilih contoh-contoh yang saya dah bagikan ni ya. So salah satunya adalah Bitcoin. Ya, so di sini Bitcoin kalau anda pergi ke sini ya, anda dapat lihat di sini adalah 15 USDT dan di sini adalah 5 ya. Dan di sini take profit ratio saya letak 1%, earning callback saya letak 0.15% ya, dan margin call drop saya letak 1.5%, dan buy in callback saya letak 0.5 ya. So jadi kalau minggu sudah ya, saya letak di sini. Okey, di sini saya letak 3.5. Okey, di sini saya letak 3.4. Kenapa agaknya ya? Kerana ini untuk mengurangkan robot top up kerap kali USDT anda ya. Maksudnya pair anda tadi. Kerana pada mereka-mereka yang kurang berkemampuan ya dalam mereka punya USDT, so gunalah setting yang saya telah ajar minggu sudah ya. So setting ini tidak sesuai kepada mereka yang mempunyai modal yang kecil ya. Alright, tidak sesuai ya. So jadi kita pergi kepada setting. So settingnya begini seperti biasa ya, anda lihat 15 USDT, dan setting ini anda boleh letak 50, anda boleh letak 100, anda boleh letak 1K, suka hati anda. Ya, anda hanya perlu tukar di bahagian ini ya. So saya lebih suka kepada 5, dan yang ini pun anda boleh tukar kepada S8, S18 ya, S35 ataupun S55. Ini semua terserah kepada anda ya. So jadi saya tunjukkan contoh ni sebagai untuk kali pertama ni ya, maksudnya untuk mereka yang mempunyai modal besar. Alright, so saya lebih suka guna 5 ya. Nanti saya tunjukkan salah satu settingnya ya. Dan worth position take profit ratio ni saya letak 1%, worth position take profit callback saya letak 0.15% ya, dan kita pergi kepada margin configuration. Ini adalah margin configuration saya. Alright, so di first call saya letak 1.5, alright, 1.5, dan third call saya letak pada 2.5, fourth call saya letak pada 2.5 dan kepada 2.5. Ini semua bergantung kepada anda. Alright, so sekira anda tidak mahu. Yang ini seperti saya dah ajar ya pada minggu sudah, apabila market turun, cecah saja kepada 1.5 dia akan ambil satu kali ya. Multiple ni adalah multiple ya ataupun multiply ya. So jadi kalau dia sampai dia 1.5 tadi, dia ambil 1% ni, dia akan ambil 15 sekira anda pasang 15. Sekira anda pasang di sini 2, dia akan ambil 30. Kalau katakanlah di sini 2 tapi pasangan anda tadi 50, so dia akan ambil 100. So jadi anda kena buat kiraan yang betul, modal yang secukupnya untuk robot, dan jangan lupa kepada mereka-mereka yang menggunakan setting ini. Ya, setting ini adalah sangat acap kali robot akan top up ya. So jadi anda kena berhati-hati, anda kena buat kiraan yang betul, kerana di sini ya 15 ya, kemudian 0.5% ya, dan 0.1% ya, dan kita pergi kepada sini. Kenapa saya kurangkan semua ni ya? Alright, so ini saya takkan tukar. Anda boleh tukar yang kat sini ya kepada 1%,
ataupun kepada 1.1%. Ini semua terserah anda. Alright, so jadi ini adalah salah satu contoh yang saya tunjukkan kepada anda ya. Dan setelah itu anda save ya. So jadi ini memang di dalam proses trading, so saya takkan letak save, saya hanya akan cancel sahajalah ya. So jadi anda boleh lihat di sini ya. So jadi inilah dia akan kerap kali untuk robot mengambil ataupun replenish ataupun top up trading anda ya. So saya gunakan setting ni adalah Sub-Bin Mode real time settlement ya. Alright, apa beza Sub-Bin Mode real time settlement ni dan juga Wolf Warehouse Mode? Okey, sekiranya saya tahu contoh saya tahulah pair katakan Bitcoin ke Ethereum, saya tahu dia akan berlarutan 2-3 hari, saya akan gunakan Wolf Warehouse Mode ni. Kenapa saya gunakan Wolf Warehouse Mode ni? Kerana contoh tadi kita pasang 5 kan. Sebab tu saya tak nak pasang besar. Saya pasang 5 saja. So contohnya bila robot dah sampai pada margin call yang kelima, dia akan melakukan clearance dan dia akan mula semula pada yang pertama. Ya, so maksudnya pada amount asal yang kita masuk 15 USDT ataupun apa sahaja amount yang kita masukkan. Alright, so jadi inilah contoh-contohnya ya. So saya harap penjelasan saya jelas petang ini dan anda faham, dan jangan lupa teruslah anda confirm ya. So jadi ini nampaknya sekarang robot dah pergi balik kepada asal ya. Tadi sebenarnya dekat sini dah ada 5. Okey, sebenarnya di sini tadi dah ada 5. Okey, so sekarang robot dah pergi kepada kosong dan dia dah pergi balik kepada jumlah asal yang saya masukkan ya. So jadi itu dia. Alright, so kita pergi pula kepada setting yang lain. Kita tengok. Okey, sekarang kita tengok yang ni. Nampak ni. Alright, so setting ni seperti yang saya katakan tadi, ya, anda boleh tukar semua setting anda. Ini saya tunjukkan sebab saya memang suka guna 5. Sebab 5 ni dia lebih cepat dan dia tidak berlaku floating loss yang terlalu lama. So anda lihat sini, dia dah sampai ke 5 dan di sini dia dah top up, robot dah top upkan dan kita hanya tunggu dia punya time trigger. Okey, kalau kita tengok trigger price 44.68. So kat sini dah 44.59. So bila sampai saja nanti ke 4468, robot akan clearance dan bergantung pada setting saya juga ya, setting saya sekejap. Okey, so setting saya, strategi mode saya apa? Saya gunakan Wolf Warehouse Mode. So jadi nanti robot akan recycle balik kepada yang asal ya. So itu dia, saya harap dia akan lakukan clearance sekarang. So jadi saya boleh tunjukkan live lah kepada anda semua ya. Alright, so itu adalah contoh-contohnya ya. So jadi kita lihat setting ini pula. Setting ni pun agak berbeza. Okay. So saya letak 15 USDT 5 kali, saya letak Wolf Position Take Profit Ratio 1%, saya letak Wolf Position Take Profit Callback 0.15 dan kita tengok pada margin call saya, nampak saya dah tukar saya letak kesemuanya 0.5 sehingga ke bawah ya. Alright, so dan di sini saya letak 1 sahaja ya. Okey. Dan apabila anda telah setting, anda confirm. Alright, so seperti yang saya katakan tadi, robot akan lakukan ya. Dan saya punya distributed and take profit, saya letak 1 ya. So tekan confirm dan saya punya sub position take profit callback 0.5 ya. So jadi ini dalam trading, so saya tak confirmkan lah, saya cancel sebab kalau saya confirmkan dia akan jadi sebagai baru punya setting ya. So jadi di sinilah anda perlu lihat dan di sinilah nampak dia tulis sini waiting for trigger. So jadi waiting for trigger ni kita tunggulah nanti ya. 4475 ya, sini 45 dah naik pula ya. So jadi kita kena tunggulah ya. So alhamdulillah
Saya kata tadi kan, so nampak dia dah clearance. So jadi dia pergi balik kepada asal setting kita tadi. Alright, so jadi sini dia dah clear, maknanya saya dah buat profit, ya. Itulah cara dia, ya. So jadi jangan lupa ya kepada setting ni tadi. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Di sini anda boleh letak 50, 100, 1K, ya. Terserah kemampuan anda, ya. Dan anda boleh tukar yang ini ya kepada S8, S18, S35 ataupun S55. Okey, selalunya S8, S35 dan S55 ni kepada mereka-mereka yang memang ada duit dan dia tak nak tengok, dan apa yang dia nak tahu, dia nak tengok setiap bulan dia ada buat profit. So mereka bolehlah gunakan S18, S35 dan S55. Settingnya lebih kurang sama saja. Okey, kalau dia tak nak, kalau dia tak, ini sebenarnya untuk mereka yang mempunyai modal yang besar lah, ya. So jadi setting dia kena rendah, ya. Setting dia harus rendah. Sebab apabila dia top up, dia akan mendapat profit yang sangat bagus, ya. Sangat bagus. Alright, so saya tunjukkan profit saya. So di sini adalah profit untuk hari ini, nampak saya dah dapat 11 USDT. So kalau kita klik dekat sini, kita boleh dapat lihatlah ni, nampak tadi dia clearance. Okey, 0.7899. Sebab apa? Dia punya margin profit tu kecil dan jumlah tu 15 US. Kalau saya letak tadi 55 atau 50 atau 100, kita akan dapat banyak ni. Alright, so this is contohlah ya untuk anda. So jadi saya dapat tunjuk live hari ini bagaimana maksudnya apabila anda menggunakan Wolf Warehouse mode tadi, dia akan recycle dan terus recycle. Sebab tu saya tak suka guna S18 atau S35 atau S55, tetapi saya tetap juga buat setting-setting ini adalah untuk grup saya, ya. Okey, sekarang anda dah dapat lihat di sini tadi 93, 90 berapa tadi. Okey, sekarang dah 99 berlakunya buy and sell. Okey, di dalam trading saya. So jadi ini adalah setting yang saya kongsikan dengan anda. Alright, so jadi kalau anda nak, ya, anda kenalah buat jangan satu pair, ya. So bila anda buat, ada orang dia letak satu pair tapi dia nak dapat banyak, ya. Satu pair ni tidak semesti dia tak buat profit, ya. Dia akan buat profit. Cuma profit dia mungkin hari ini naik, mungkin besok turun dan dia tak dapat lakukan profit. So apabila dia letak lebih daripada satu pair, ya, lebih daripada satu pair, contohlah dia buat letak beberapa pair. So kalau macam anda lihat saya sekarang ada beberapa pair. Ini yang di Binance lah, ya. 1, 2, 3, 4. So saya tengok juga, ya, pair-pair yang saya nak pasang, ya. Contoh ada pair yang saya nak letak, ya. Ini pair yang di profesional atau big, ya, KSM, Matic, QTAM, ya, and then Shiba dan seterusnya. So jadi bergantung kepada anda, bergantung kepada kemampuan masing-masing, ya. So mungkin saya boleh contohkan yang tadi, ya. Setting tadi tu anda perlukan, ya, lebih kurang, ya, kalau anda sebentar saya kongsikan, ya, amount, ya, setting saya tadi, ya, yang S5 tadi, ya, modal yang anda perlukan hanya sebentar, ya, adalah 270 untuk satu pair. Okey. So jadi contohnya 270, ya, anda kena kalikan, ya, kerana setting kita terlalu kecil. Mungkin apabila dia jatuh kerap kali, anda just standby sama ada 3 ataupun 5, So jadi per pair tu anda bolehlah
standbykan lebih sedikit ya. Lebih sedikit daripada contohnya kalau 270 ya, kita kalikan dengan kejap ya, kita kalikan dengan 3 ya. Sebentar, saya kongsikan dengan anda. Okey, 270 kalikan dengan 3. Okey, bermakna anda perlu ada dalam 810. Okey. So, jadi inilah contoh yang saya berikan kepada anda yang anda boleh guna pakai ya untuk trading anda di Royal Q. Alright, so saya pergi lagi kepada setting ya. Setting yang lain tu semua sama ya, sama ada anda nak buat setting S5, S8. Okey, kita tengok atas saya buat berapa ya. Sekejap ya. Atas saya buat berbeza sedikit ya. So jadi sebab saya memang suka pakai banyak setting ya. Selalunya saya tak harap pada satu setting. Okey. Kalau atas ni kita masuk adalah USD 15, 5 juga. So jangan lupa ya. Ini anda boleh buat 8, 18, 35 ataupun 55. Terserah anda. Okey, ada separuh orang dia buat 33, ada separuh orang dia buat 25, ada separuh orang dia buat 28. Okey. So, wolf position take profit ni hari ini saya rendahkan ya kerana saya nak dia kerap kali mengambil profit. Alright, so wolf position take profit ni saya letak 1% saja ya. Wolf position take profit ratio ni saya letak 1%. Wolf position take profit callback saya letak 0.5%. Ya, dan margin configuration saya ini saya ubah. Ya, so jadi saya letak 1 dan 1.5. Dan di sini saya letak 1.1. So kalau okey, contohnya bila sampai first call 1% ni, di sini dia akan ambil 16.50 sen USDT. Okey, kalau contoh anda letak 1 ya, contoh anda letak 1, dia akan ambil 15 lah seperti biasa ya. Tetapi sebab saya letak semua 1.1 ni, so dia akan ambil 16.50 USDT ya. So jadi bila dia sampai pada 1.5%, dia akan ambil 16.50, bukan 15 USDT. So jadi anda kena tahu buat kira-kira yang betul supaya anda tidak silap dan supaya robot tidak berhenti trading untuk anda ataupun anda kena top up. Alright, so jadi selalunya saya dah siap-siap buat kira-kira semualah ya. Alright, so kemudian buy callback ni saya letak 0.5% dan yang ini saya tukar kepada 1% ya. Alright, so jadi yang sub position take profit ni saya letak 0.5%. So jadi itulah dia beberapa contoh yang saya ingin kongsikan dengan anda semua ya. So anda bolehlah cuba setting-setting saya ni dan alhamdulillah hari ini tadi anda dah lihat saya dah dapat 11 USDT ya. So mungkin dalam masa saya cakap-cakap ni masih ada yang lagi buat profit ya. So jadi sekiranya ada apa-apa soalan anda boleh tujukan kepada saya. Alright, so petang ni ini saja yang ingin saya kongsikan bersama anda. Alright, so jadi kalau anda ada apa-apa soalan, anda bolehlah bertanya dengan saya ya, dan sekira anda ingin tahu setting, dan jangan lupa setting minggu sedah lebih kepada mereka yang tidak mempunyai modal yang besar ya. So jadi walaupun robot tidak top up ya, tidak replenishment ya, anda tetap dapat profit melalui first amount yang anda dah masuk tadi ya, 15 USDT. So jangan pula fikir, oh saya dah masuk, so kalau saya tak letak percentage tu rendah saya tak dapat. Tidak ya, bukan seperti itu ya. Robot tetap akan buatkan profit untuk anda ya, sebab tu ada yang letak 15 tetapi masih mendapat ya, masih mendapat profit $7, $10 ya.
Dan sekira anda mempunyai modal yang besar, anda ikutlah setting hari ini yang saya tunjukkan tadi, ya, supaya anda dapat lebih banyak lagi profit. Kerana jangan lupa, setiap kali robot top up, anda akan membuat profit yang lebih di dalam trading anda di Royal Q. Sekira ada apa-apa soalan, anda boleh tanya kepada saya, dan sekira tidak ada, tidak menjadi masalah, ya. Dan anda juga nanti boleh melihat video ini di My Dasmana YouTube channel. Dan jangan lupa, setting hari ini bagi mereka-mereka yang mempunyai modal yang besar, lebih daripada 1,000 USDT, ya. So sekira mereka mempunyai lebih, contohnya 30,000 ke 50,000, ya, insya-Allah saya boleh tunjukkan setting, ya, kepada anda. Dan jangan lupa di dalam Royal Q, ya, profit dan juga modal anda adalah selamat di dalam exchange wallet anda, ya. Bukan bagi kepada saya atau bukan bagi kepada orang lain, ya. Ia tersimpan di dalam exchange wallet anda, sama ada Huobi ataupun Binance, ya. So, jadi saya harap penjelasan saya petang ini jelas, ya, untuk anda semua, dan semoga anda semua akan mendapat modal yang besar, ya, modal yang besar, dan semoga anda happy trading dengan Royal Q. Hola mana, hola mana, hola mana, ya, untuk kita semua, ya. Dan saya akan kongsikan sebentar lagi sekira mereka-mereka, ya, yang masih belum ada counselor ataupun introducer di dalam Royal Q, anda bolehlah guna anda bolehlah guna rakan-rakan seperjuangan saya di dalam Royal Q, ya, untuk anda mendaftar di bawah mereka, ya. Sebentar saya kongsikan. Alright, so di sini saya akan kongsikan, ya, mereka punya invitation code, ya. So yang pertama kita pergi pada Puan Maisara, ya. Invitation code Puan Maisara adalah 33STT, ya. Dan kita pergi kepada Encik Ray daripada Malaysia juga, ya. Puan Maisara juga daripada Malaysia, dan mungkin ada di antara rakan-rakan di luar negara yang ingin mencari leader-leader ataupun kaunselor-kaunselor yang baik di Malaysia, ya. So ini Encik Ray 38B3H, ya. Dan ini adalah Encik Muhammad, ya, daripada negara Jordan. Sekira mereka-mereka yang ingin mendapatkan kaunselor daripada luar negara, ya. Dan invitation code beliau adalah DMW4Q, dan ini adalah Puan Siti daripada Malaysia. Invitation code beliau adalah GVEWV, ya. WU, ya. GVEWU, alright, untuk Puan Siti kita. Okey, untuk Tuan Zaki ataupun Ustaz Zaki kita, invitation code beliau adalah QCDKN, dan untuk Encik Adam Mikael, ya, invitation code beliau adalah 2H7F9, dan untuk Ozigi, ya, adik Ozigi, Encik Ozigi daripada Nigeria, invitation code beliau adalah CLF 3N, ya, dan ini adalah adik Yuvanis, ya, Encik Yuvanis daripada Malaysia. Invitation code beliau adalah VL82N, ya. So jadi ini adalah Puan Amy, ya, daripada Malaysia juga. Invitation code beliau adalah VJYXB, ya. So ini adalah Puan Ehim Vema daripada Nigeria, ya, dan invitation code beliau adalah H9B-P5, alright, dan ini adalah Encik Noel, ya, daripada Caribbean ataupun Guyana, ya. Invitation code beliau adalah UVKZV, alright. So ini saya rasa kenal kot, ya. Ini adalah saya sendiri, ya. Invitation code saya adalah 3YFXS, ya. Dan ini adalah
account combination saya bersama anak saya Dimitrios Kanilopoulos, dan invitation code kami adalah 52 BFW ya, 52 BFW, dan ini adalah Encik Khairi daripada Malaysia juga. Invitation code beliau adalah SBS L8. Alright. So jadi sekira anda tidak ada, masih belum ada ya, kaunselor ataupun masih belum ada mana-mana introducer untuk anda mendaftar dengan Royal Q, anda bolehlah gunakan apa ni, anda bolehlah gunakan tadi ya, invitation code tadi untuk anda mendaftarkan diri anda di Royal Q, dan jangan lupa jangan lupa anda setelah anda register, anda sewa robot di Royal Q ya, dan juga aktifkan robot, dan terus anda boleh berdagang mata wang digital di dalam Royal Q ya. So untuk petang ini itu sahaja yang hendak saya kongsikan bersama anda ya. So jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih ya, hola mana kepada anda semua. Happy trading ya, dan semoga Allah memberi kita semua rezeki melimpah ruah ya, dan kita terus berjaya, dan kita doakan Royal Q juga terus maju dan maju ke peringkat yang lebih tinggi ya, dan bukan saja untuk di Malaysia tapi di mata dunia ya, untuk kita bersama-sama mencari rezeki di Royal Q. Alright, so itu saja untuk petang ini. Dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Sekali lagi saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di My Das Funnel YouTube channel saya. Itu saja untuk petang ini, sampai kita ketemu lagi. Dan semoga kita semua berjaya dunia dan juga di akhirat. Bye.